Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati al-fadhil Imam besar, semua para imam, pegawai-pegawai dakwah Masjid Negara Malaysia Kuala Lumpur, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu di masjid, di Dewan Syarahan Utama ini dan juga di alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 28 Syaban 1445 bersamaan dengan 9 hari bulan 3 2024, sekali lagi kita dapat kembali ke dewan kuliah kita ini setelah kita bercuti agak lama juga, dan alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan kembali cerianya kita bila kita dapat meneruskan pengajian kita biiznillahi azza wa jalla. Jadi alhamdulillah, perbincangan kita hari ini iaitulah tentang puasa, kuliah duha di amal Ramadan kata orang. Jadi perbincangan kita tentang berkait dengan puasa, sebab puasa ni satu ibadat yang besar yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Maka kita kena ulang kaji dulu sebelum kita masuk berpuasa. Kita kena ulang kaji untuk para jemaah kitab yang akan Nana gunakan sebagai teks perbincangan kita. Kitab ni ada PDF je, kita dah bagi pada para jemaah. Dah dapat kan? Ni kitab ni, dia panggil, nama kitab asal dia At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Dan kitab ini telah diterjemahkan, panduan ibadat puasa perspektif mazhab Syafi'i. Jadi alhamdulillah, yang belum ada kitab boleh minta di belakang dengan admin kita, dia akan bagi PDF. Kitab PDF ni mudah, senang, sebab tak payah cetak. Kitab PDF ni mudah, dia tak payah cetak, dia ada je kat mana-mana. Yang penting kita boleh dapat nota ini untuk memudahkan perbincangan kita, insya-Allah. Kemudian kita akan tambah lagi 2 nota yang saya usahakan, risalah ni. Satu nama tajuk Risalah Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan yang kedua nama dia Sunat Adab Sahur dan Iftar. Sunat Adab Sahur dan Iftar yang telah kita sediakan, insya-Allah. Kemudian di akhir perbincangan nanti kita akan buka peluang untuk sesi tanya jawab. Kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya, bolehlah sediakan soalan. Ataupun mungkin, kenapa soalan di akhir? Sebab biasanya orang nak tanya tu jawab dah dalam kuliah. Kita duk fikir nak tanya, tiba-tiba dalam kuliah sudah terjawab, maka kita mengatakan alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita mulakan kitab kita ni. Yang dah ada kitab boleh buka, yang belum ada boleh dapatkan kitab. Dia panggil At-Taqriratus Sadidah. Kitab itu menariklah untuk kita bincang, sebab para jemaah bila kita ada kitab, ada nota, orang panggil lebih senang, lebih mudah. Ada nota,
lebih senang dan lebih mudah untuk kita memahami apa yang kita bincangkan ini. Kalau tak ada nota tu payah, kan? Payah nak faham. Jadi kita nak suruh faham, kita baca kitab. Jemaah yang di Alamaya boleh ambil di Facebook Abu Anas tu. Ada di situ dia punya nota. Dapat ada buku? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jadi alhamdulillah, bila kita kata puasa ni ada fiqh dia. Ada fiqh dia yang perlu kita ulang kaji dan kita belajar, yang sangat penting untuk kita memahaminya biiznillahi azza wa jalla. Maka jadi nota-nota ni untuk memudahkan urusan. Tengok muka surat pertama. Muka surat yang pertama sekali dia panggil ta'rif, ataupun bahasa Melayu kata definisi puasa. Kalau kata puasa tu apa? Puasa tu apa makna puasa? Puasa dari sudut bahasa dengan makna as-saum, dengan makna imsak. Apa makna imsak? Imsak tu maknanya menahan diri daripada melakukan sesuatu. Tak kiralah sama ada bercakap ataupun apa saja, itu dia panggil menahan diri. Sebagaimana Sayyidah Maryam ketika dia bawa balik baby dia ke kampung, bising orang kampung, "Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya." Maryam, apa benda engkau ni? Mak engkau orang baik, ayah orang baik, keturunan kita orang baik, tiba-tiba engkau balik baby tanpa ayah ni, kenapa? Jadi bising. Maka Maryam kata, "Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya." Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Allah Ta'ala, maka aku tidak akan bercakap dengan siapa pun pada hari ini. Jadi Maryam dia bernazar, dia berpuasa. Berpuasa itu maknanya puasa tak nak cakap. Kita pun kalau hilang mood nak bercakap dengan orang mari nak bercakap kita, tak aku puasa hari ni, boleh je. Jadi puasa tak bercakap. Jadi ada waktunya kita puasa tak bercakap. Maka bernazar berpuasa pada ayat tersebut adalah bernazar menahan diri dari bercakap. Jadi oleh kerana terjemahan ni Indonesia, jadi anak terus buang bisa dia. Jadi bisa tak ada dah. Waktu tulis ada bisa, tapi waktu kita baca tak ada bisa. Dia Indonesia tak ada, dia bisa dia lain, kita punya bisa lain, maka tak boleh guna dia punya bisa. Baiklah, juga sebagai baiklah, banyaklah perkataan syair-syair ini panjang, kita nak ambil fiqh. Secara istilah, tengok muka surat 2. Secara istilah, puasa dengan makna al-imsaku anil muftirat. Bahasa Arab kata puasa maksudnya imsaku anil muftirat, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Dalam ta'rif, dalam definisi, orang tak sebut semua perkara batal ke puasa tu ada beberapa perkara. Itu bukan definisi, itu syarah nama dia. Jadi dalam definisi ni kita hanya sebut menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, maka itu bermula dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Ingat, kena tanda itu dengan niat.
Maknanya kalau kita tak makan saja, tapi kita tak niat puasa, jadi ke tak jadi? Jadi ke tidak? Tak jadi. Ish, aku lupa nak niat semalam. Dia tak niat. Maka walaupun dia tak makan, tidak jadi puasa. Kecuali puasa sunat. Maka puasa sunat, di antara kelebihan puasa sunat, berbeza puasa sunat, kita akan tunjuk di bawah nanti. Puasa sunat boleh kita mula walaupun sudah matahari meninggi, kan? Boleh lagi. Dalil disyariatkan puasa. Manakah dalil disyariatkan puasa? Dalilnya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tulis tepi sejarah puasa. Jadi setiap benda ada sejarah dia. Kalau kata solat, bila kau disyariatkan? Solat disyariatkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Puasa pula bila kau disyariatkan puasa? Dalam ayat tadi Allah kata orang dulu pun puasa. Kata-kata tak kisahlah orang dulu. Yang pentingnya puasa ni bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang berpuasa, umat dahulu juga berpuasa. Cuma dari sudut tarikh kewajipan puasa bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bermula bila? Jawab. Puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Puasa diwajibkan pada tahun yang kedua pada bulan Sya'ban. Para pelajar, tanda ana suka tambah syarah supaya kita boleh belajar. Tahun yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Apakah peristiwa yang paling besar? Jawab cepat. Siapa dapat boleh hadiah. Hadiah dia insya-Allah dapat berpuasa tahun ni. Mana kita doa panjang umur lah. Tahun yang pertama, apakah peristiwa yang paling besar? Jangan kalau ditanya soalan ni orang jawab. Kenapa tak? Dia panik ke macam mana? Apa dia? Peristiwa yang paling besar tahun pertama hijrah. Angkat tangan jawab. Ada orang kata bina masjid lah macam-macam. Tak. Jawapan yang tepat apa dia? Jawab je. Betul lah tu. Hijrah lah peristiwa yang paling besar. Tahu pun saya nama dia hijrah. Bagus senyum. Jangan panik. Kita jawab. Kalau kita kata tahun yang pertama hijrah, apakah peristiwa yang paling besar berlaku dalam sejarah? Jawab je hijrah. Sebab hijrah lah tahun tu pun diambil dengan sebab peristiwa besar yang berlaku, kerana berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Al-Madinah. Jadi alhamdulillah. Baik. Peristiwa tahun yang kedua, ada 3 peristiwa besar. Tanda itu. 1, wajib zakat. Zakat wajib. Disyariat difardukan zakat. 2, pertukaran kiblat. Juga pada bulan Sya'ban, tukar kiblat. Asal kiblat Nabi kita di Madinah solat ke arah mana? Baitul Maqdis. InsyaAllah kita doakan hilang Yahudi Baitul Maqdis. Hari ni besok kita keluar iklan Abu Anah akan melawat Baitul Maqdis. Tuan-tuan dan puan nak ikut tak? InsyaAllah. Mari bulan Ramadan jangan lupa doa terus. Kita minta Allah Ta'ala hapuskan Yahudi di Palestin, di bumi Palestin. Biar Palestin diperintah oleh umat Islam Palestin. InsyaAllah boleh masuk Masjid Aqsa. Kita iklan package 3 masjid, Mekah, Madinah, Masjid Aqsa lalu. Kita penuhkan sebuah kapal terbang kita pergi insya-Allah. Yang ketiga, apakah pensyariatan yang ketiga di bulan Sya'ban tahun yang kedua? Jawabnya puasa Ramadan. Mula-mula Nabi sampai Madinah puasa apa?
Jawabnya puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura wajib mula-mula. Bila mari puasa Syaban, puasa Ramadan, khalas hari Ashura jadi sunat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan, bermula Ramadan tahun 2 sehinggalah Ramadan tahun yang ke-10. Kenapa Nabi tak puasa Ramadan tahun 11? Ya, Nabi wafat. Kan Nabi wafat Rabiul Awal. Ingat tarikh Nabi kita wafat bila? 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Kalau orang tanya, kenapa Nabi tak puasa tahun 11? Kata nak puasa macam Nabi sudah wafat. Nah, itu ingat fakta. Jadi anak suka para pelajar, pencinta ilmu, catat ilmu ni biar kita kemas kita punya perjalanan. Kita kata alhamdulillah, Nabi kita wafat tahun yang ke-11. Semua Ramadan tersebut 9 kali hanya berjumlah 29 hari, kecuali hanya sekali baginda SAW berpuasa penuh pada 30 hari. Maknanya 8 kali Nabi kita puasa 29 hari. Sekali je dia puasa 30, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kenapa dia buat berbeza-beza? Supaya umat ini ada ilmu tentang puasa. Supaya umat ini ada ilmu tentang puasa. Andainya Nabi puasa 30 hari je, mana kalau mari 29 macam nak menangani masalah? Payahlah kan? Jadi Nabi kata asyhru hakaza. Bulan ni ada kalanya 30, ada kala 29. Jadi kalau kita puasa 29 hari, bermakna kalau kita puasa 29 hari artinya puasa kita genap sebulan. Jadi puasa kita genap sebulan. Tuan-tuan jangan rasa tak cukup tahun ni. Apa tak cukupnya? Sebulan dah cukup. Kalau puasa 28 baru tak cukup. Contohnya kita puasa di sini lewat satu hari, mungkin hari Selasa. Orang Mekah mungkin dia puasa pada hari Isnin. Kita pergi Mekah, dia puasa 29 hari. Kita akan jadi berapa hari? 28. Kita kena raya sekali dengan dia, kemudian qada satu hari. Itu kaedah dia. Baik, bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam bulan-bulan Arab. Jadi bulan Arab ni dia ada 29 hari. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam bulan-bulan Arab. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Sebab itulah kata orang, semua yang berkait dengan Quran mulia. Ini tulis kata-kata hikmah yang ni, bukan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil istinbat. Semua yang berkait dengan Ramadan, dengan Quran mulia. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Malam yang paling mulia, malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadri inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kami turun Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia. Siapakah perantara yang membawa Al-Quran turun? Jibril yang paling mulia. Kita nak jadi orang mulia ke tidak? Kita nak jadi orang mulia ke tidak? Mengaji Quran, belajar Quran, tadabbur Quran, menjadi ahli Al-Quran, insya-Allah kita akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dan dimuliakan oleh manusia biiznillah Azza wa Jalla. Baik. Dikatakan bahawa dinamakan Ramadan kerana ketika orang Arab akan menetapkan nama-nama bulan. Ini tulis tepi nota tu, sebab-sebab dinamakan Ramadan. Jadi kebetulan waktu orang Arab masa tu letak nama bulan ini bertepatan dengan cuaca yang amat panas, maka mereka menamakannya Ramadan yang berasal dari kata ramdu yang berarti panas, yang menyengat. Panas sungguh lah. Ada juga pendapat lain mengatakan kerana Ramadan dapat membakar dosa-dosa, yakni menghapuskan dosa-dosa kita biiznillahi azza wa jalla. Timbul soalan, tengok nota di bawah, nota kaki nombor 3.
Dia kata ada orang kata tak boleh kata Ramadan saja, kena kata bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Betul ke macam tu? Jawabnya tidak. Tidak dimakruhkan menyebut lapak Ramadan tanpa didahului lapak bulan menurut pendapat rasmi dalam mazhab Syafi'i. Maknanya sebab ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri kata ja'akum Ramadan. Dalam hadis Nabi kata ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Nabi tak sebut pun syahrun. Jadi boleh. Bolehlah kita kata Ramadan, Ramadan. Kita berpindah kepada fadailus siyam, keutamaan puasa. Puasa ni apa dia fadilat dia? Apa keutamaan dia? Apa kelebihan dia? Banyak ayat dan hadis yang menyebut keutamaan puasa. Di antaranya firmanullah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka, siapa dia mereka? Ahli syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi di kalangan ahli syurga. Kata amin. Jadi dia kata makan dan minumlah sekarang dalam syurga ini dengan nikmat kerana amal yang telah kamu lakukan pada hari-hari yang telah lalu. Tengok nota 4 kata surah Al-Haqqah ayat 24, tafsiran waqi' apa ni dan selainnya. Maksud hari-hari yang telah lalu adalah hari-hari puasa kerana mereka meninggalkan makan dan minum pada hari-hari tersebut. Jadi mana itu dia panggil kelebihannya kita duduk mana? Duduk melakukan ibadat puasa, esok malaikat mari panggil kita. Alhamdulillah. Dalam suratul Ahzab ayat 35, Allah Ta'ala nyatakan 10 sifat orang mukmin dan mukminat. Jadi para pelajar, anda tak huraikan ayat ini panjang, cuma boleh ambil nota, tanda. Ayat 35 suratul Ahzab, Allah Ta'ala sebut dua. Dia sebut laki-laki dan dia sebut perempuan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was saimina was saimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa. Kenapa dalam ayat ini? Tanda, ini ilmu tadabbur kita ayat. Kenapa dalam ayat 35 Al-Ahzab ini Allah asingkan laki-laki perempuan? Kenapa? Sebab dalam ayat ini bersifat amalan individu, amalan peribadi, tak boleh menumpang orang. Tak boleh isteri kata tak apalah saya tak puasa sunat pun, cik abang saya, abang haji saya asyik puasa sunat je dia. Isni Khamis puasa, hari putih dia puasa, jadi saya relax jalan makan-makan je. Boleh gitu? No. Suami yang bersedekah, kita kan tak apalah saya bakhil pun sebab suami saya, no. Jadi setiap kita ada aset yang tersendiri yang akan menaikkan darjat. Ni ayat gurauan, tapi kadang-kadang timbul soalan. Ada orang tanya, nak ceritanya dia ni sayang sangat ke suami sampai mereka keluar cerita ni. Keluar cerita pelik ni. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, kalau saya ni wanita ni ambil banyak ibadat, nanti saya di syurga esok tinggi darjat daripada suami. Macam mana? Jadi berpisahlah kami. Suami duduk level 3 contohnya, kita naik darjat 5. Agak-agak berpisahkah kita dengan suami? Muslimat ni kalau kata nak berpisah dengan suami tak mahu lalu, biarlah tak ada ibadat pun. Para jemaah sekalian, kita kena faham dalam isu ni, kita di akhirat esok siapa yang lebih tinggi? Siapa lebih tinggi? Contohnya suami tinggi darjat, kita kata insya-Allah. Kata insya-Allah belaka. Isteri dengan anak-anak boleh menumpang darjat yang dimiliki oleh suami. Baik, kita bapa kurang darjat, tapi anak kita masya-Allah tabarakallah, dia warak, dia rajin, dia ibadat kuat, dia dapat darjat yang tinggi. Boleh tak boleh kita tumpang dia? Boleh? Boleh juga kita menumpang. Sama juga isteri, jangan bimbang. Buat yang ibadat banyak-banyak. Nanti kalau kita sudah naik darjat tinggi, nanti suami boleh tumpang kita. Sebagaimana atas dunia ni ramai saya jumpa.
Mari mana tu? Mari ikut isteri pergi mesyuarat. Jadi suami tu menumpang isteri pergi mana? Pergi mesyuarat. Kita kata Masya Allah tabarakallah, berkatnya isteri dia. Dia boleh naik taraf suami dia pergi mesyuarat. Jadi untuk tak untuk kita. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah keadaan kita yang kita kena belajar. Baik, dalam ayat ini Allah sebut was-saimina was-saimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa. 10 kumpulan ini a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Ta'ala sediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang sangat besar. Nak lagi? Tengok. Yang ketiga, firman Allah dalam hadis kursi. Dalam hadis kursi, apa makna hadis kursi? Ana rasa ana dah ulang banyak kali dah. Siapa dia boleh jawab hadis kursi? Apa dia hadis kursi? Hadis kursi siapa? Kena letak mic kat belakang tu baru dia sedap nak jawab. Tak. Ni main jauh-jauh ni payah, kita nak tanya pun susah. Tak tanya kan, nak tanya kan nak jawab payah. Apa dia hadis kursi? Bunyi tapi jauh-jauh. Macam mana kita mau jawab? Dia dua yang bunyi jauh ni, sama ada dia takut nak jawab, takut tak kena, atau memang tak ada jawapan. Apa dia? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dari Allah. Itu dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Maka dia panggil hadis. Ada apa tu? Hadis kursi. Apa jadi hadis kursi? Sebab apa jadi hadis kursi? Sebab Allah yang berfirman, tapi melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ingatlah itulah, itu dia punya kaedah yang perlu kita belajar para jemaah sekalian, baru kita boleh faham insya-Allah. Jadi dalam hadis kursi Allah Taala berfirman dalam hadis kursi. Kita ni kalau tak baca Arab ni tak apa sedap. Penterjemah kita dia nak ringkas, dia letak apa? Dia buang yang tak Arab. Kullu amali bani Adam lah. Tengok. Kullu amali bani Adam lahu, semua amalan anak Adam itu bagi dia. Apa ni? Kullu amali bani Adam yudha'af. Tengok, kullu amali bani Adam yudha'af. Semua amalan anak Adam itu digandakan. Digandakan. Baik, tengok saya baru jumpa dia punya matan. Wa bil hadisil qudsi, dalam hadis kullu hasanatin bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Maknanya setiap amalan kita akan digandakan oleh Allah, 10 akan jadi berapa? Jadi 1 jadi 10, 10 jadi 1 kan? Sehingga 700 kali. Jadi amalan 700 kali. Illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa untuk aku dan aku akan balas. Apa dia maksud puasa untuk aku dan aku balas? Apa dia maksud dia? Maknanya puasa ini tak ada limit. Tidak ada limit. Apa makna tak ada limit? Allah nak beri berapa ikut dia. Sebab apa? InsyaAllah kita semua sama-sama puasa. Tapi puasa kita ni agak-agak sama level ke tak sama? Tak sama. Ada orang puasa dia tak keluar rumah, dia tak dengar maksiat, dia tak tengok maksiat, dia tak campur dengan orang, dia zikir dengan baca Quran je dia. Tak sama. Ada orang keluar rumah daripada pagi lagi, pasar pagi ada, pasar petang ada, semua tempat dia pergi. Tak sama. Maka orang yang sabar, orang yang puasa dalam bilik aircon dengan orang berpuasa di tengah panas buat kerja, rumah batu ke buat kerja jalan raya, tak sama dia punya kesabaran. Kerana itulah Allah kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan balaskan bagi orang yang berpuasa, bagi orang sabar itu tanpa hisab, tanpa limit. Dia tengok tahap kesabaran, tengok tahap puasa kita, maka Allah sedia kata aku akan balas, aku akan beri balasan yang begitu besar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Malik dan juga Imam Bukhari dalam sahih dia. Baiklah.
Dalam hadis disebutkan panjanglah kelebihan-kelebihan ni, anda takut tak habis kita punya kitab ni pun 1/4 sudah masa berlalu. Tuan-tuan baca ya kelebihan yang kita pun dah tahu dah. Kita berpindah kepada hukum puasa, ahkamus saum, hukum puasa apa dia. Ya, ada pun hadis kelebihan. Alhamdulillah tuan-tuan boleh baca. Hukum puasa terbagi kepada 4: wajib, sunat, makruh dan haram. Apa dia wajib, sunat? Yang wajib itu ada 6. Puasa wajib ada 6 perkara. Yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan itulah puasa hak wajib. Siapa tak puasa, dia berdosa sebab dia tidak melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua puasa qada. Kita hidup ni ada tak pernah tinggal puasa? Ada. Saya confirm di sebelah kanan saya ni wajib tinggal puasa. Tak tercakap lah warak setara mana pun, mesti tinggal. Betul tak? Dia panggil tinggal wajib. Tinggal puasa tu wajib. Wajib kena tinggal puasa seminggu 10 hari dalam apa ni, dalam Ramadan. Kecuali orang makan ubat lainlah, maka wajib kena qada. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat khususnya kata alhamdulillah, Allah tak jadikan solat seperti puasa. Kalau tinggal solat kena qada, berat tak berat? Baik, tak payah tinggal, betul tak? Kalau kita solat sama dengan orang ramai, okey je. Tapi kalau nak puasa, berat, mencabar kita punya keadaan. Nak puasa berat. Maka yang ada qada puasa jangan lupa, wajib nak qada. Tapi hari ni tak boleh lah. Hari puasa tak boleh lah. Yang ketiga puasa kafarah. Tulis elok-elok sikit, mai kifarah ni apa benda? Tak, kafarah. Puasa denda. Apa dia denda? Seperti zihar. Pernah seorang ni dia kata pada isteri dia, haram atas aku sentuh awak sebagaimana haramnya aku pergi sentuh belakang mak dia. Mana sentuh tu dengan makna melakukan benda hubungan suami isteri lah. Kita dengan mak mana boleh, kan? Maka orang itu wajib dia kena kafarah. Ataupun dia salah bunuh orang, dia bunuh orang dengan tersalah, maka dia kena kafarah, dia kena puasa. Ataupun telah melakukan persetubuhan di bulan Ramadan, siang hari Ramadan, tengah dia puasa, dia buat kerja ni, maka orang ni kena wajib kena kafarah. Ini dia panggil ni, semua tu kena bayar belaka lah. Yang keempat, as-sawmu fil haji wal umrah. Puasa bagi orang yang pergi haji, dia tak mampu bayar dam, tak ada duit, maka dia kena puasa 3 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di Malaysia. Yang kelima, puasa sebagai amalan solat istisqa, solat minta hujan. Jika hakim di sini dengan makna raja memerintahkan, raja kata semua rakyat wajib puasa, kenalah. Tapi tak adalah, biasanya kerajaan menggalakkan, bukan memaksa. Yang keenam, saumun nazri. Puasa nazar. Ada ke tidak dalam hidup kita ni pernah kita bernazar? Ada ke tak ada? Sekiranya aku anak saya ni dapat SPM 10A campur, maka saya wajib saya kena puasa sebulan ke 10 hari. Ada pernah kata? Pernah? Dah bayar dah, tunai dah. Ni ada orang pandai bernazar, tak pandai bayar. Ada juga. Ramai lagi tu. Waktu dia bernazar tu tak tengok kiri kanan, kata orang. Bernazar sebulan puasa, lepas pada tu dia mari jumpa ustaz, tak ada ke akta lain yang kita boleh bayar lah. Penat nak puasa ni. Jadi jangan cari kerja puasa. Kemudian kita berpindah pada puasa sunat. Puasa sunat dipanggil puasa mandub, yang dianjurkan, sunat. Tulis itu, sunat. Hukum asal puasa adalah sunat, dianjurkan. Puasa sunat terbagi tiga kategori. Puasa yang berulang setiap masa, setiap tahun. Yatakarrara fi syuhur, setiap tahun. Puasa berulang setiap tahun. Apa dia?
puasa hari Arafah, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, puasa hari Ashura, dan 11 di bulan Muharram. Puasa hari 10 dan hari 11. Mana puasa hari Ashura bulan Muharram, puasa 6 hari Syawal, puasa bulan-bulan haram, puasa awal Zulhijjah. Ini di antaralah contoh. Kemudian puasa yang berulang setiap bulan seperti puasa hari putih, hari 13, 14 dan 15. Puasa hari hitam, ada juga hari hitam sini. Hak yang terdapat dalam sunnahnya puasa iaitulah hari putih, hari hitam ni. Apa dia puasa hari hitam? Iaitulah hari yang ke-29 dan 30, hari hujung bulan. Ada juga hari hitam apa ini. Kerana dia kata hujung bulan ni gelap. Hujung bulan gelap maknanya bagi orang yang tak puasa apa ni 3 hari putih tu, dia pergi puasa hari hitam. Yang pentingnya hari putih tu adalah hadis Ayyamul Bid. Hari hitam ni setengah tu ada puasa dalam sunnah. Baiklah, puasa yang berulang setiap minggu, ditulis setiap pekan. Tulis, ini bahasa dia lah, bahasa penterjemah. Puasa berulang setiap minggu seperti puasa hari Isnin dan hari Khamis. Baiklah, tu syair mata zubat tu kita skip, panjang masa tak habis. Kita pergi kepada puasa yang makruh. Puasa yang makruh nombor 3, muka surat 13, muka surat 9. Puasa makruh iaitulah puasa ketika hanya berpuasa pada hari Jumaat. Mana setiap hari Jumaat kita puasa sunat, sehari itu saja makruh. Atau hari Sabtu saja, makruh juga. Atau hari Ahad saja, tak boleh. Habis kalau kebetulan tak apa. Contohnya kebetulan kita nak puasa hari Ashura, kena hari Jumaat, tak apa. Hari Zulhijjah, hari hari Arafah, kena hari Sabtu saja, boleh. Bukan sebab hari Jumaat, sebab hari Arafah, hari Ashura. Jadi ada pun kalau 3 hari sebulan, 3 hari sebulan, hari terbelah 12 13 mungkin kena juga, boleh. Tapi kalau hari Senin Khamis tak akan berlaku pada hari Jumaat. Puasa haram, ada juga puasa haram. Puasa haram terbagi kepada 2. Haram tetapi puasanya sah. Haram puasa tapi sah. Apa dia? Haramun ma'as sihhati, iaitulah puasa isteri puasa sunat tanpa izin suami. Suami ada kat rumah, isteri dia protes lah sebab pagi ni dia ajak suami dia pergi ke mall ke mana-mana. Suami kata, malah aku pergi dia pun puasa sunat lalu nak marah. Suami mari dekat, jangan sentuh saya puasa, haram puasa. Itu pang haram. Mana kalau suami ada di rumah kena minta izin. Kalau dia tak ada tak apa. Nak dia tak ada, dia nak sentuh macam mana, takkan sentuh ke alam maya. Yang kedua, haram dan puasa tak sah. Haram dan puasa dia tidak sah, iaitu puasa pada hari raya. Hari raya Aidil Fitri 1 Syawal kita pergi puasa, tidak boleh. Mana boleh hari raya bulan damu ni, kan? Puasa pada hari raya haji tak boleh, haram. Dan puasa pada hari tasyrik, hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ini semua ni dia panggil puasa haram. Dan juga dia panggil puasa di pertengahan kedua akhir bulan Syaban. Ini ada khilaf di sini. Mana orang yang tak puasa sunat tiba-tiba lepas 15 Syaban nak puasa sunat pula. Alah. Hari 16 tu. Yang keseterusnya puasa hari Syak. Hari diragukan iaitulah puasa hari 30 Syaban. Jadi kita puasa hari ni ambil langkah berhati-hati, tidak boleh. Sebab kita kena ikut pemerintah. Ikut pemerintah.
Tengok di muka surah 11 dia ada pengecualian situ. Bila ke boleh puasa pada hari Syak? Mana hari 30 Syaban tu bila boleh puasa? Jawabnya dia kata boleh puasa lepas pada 15 Syaban pun boleh puasa dalam 3 keadaan. Yang pertama, jika puasa nazar, puasa qada, puasa kafarah, boleh puasa. Orang ni dia tinggal 10 hari puasa tahun lepas, terlupa hari ni dah 20 Syaban kan, dia tak niat, dia tak qada lagi, maka dia qada terus sampai ke hari 30 Syaban, tidak dosa sebab dia qada. Bolehlah. Ataupun jika ia mempunyai kebiasaan berpuasa secara rutin seperti hari Senin Khamis, dia tak sepanjang tahun Senin Khamis puasa lepas 15 20 Syaban puasa je lah, boleh teruskan. Tapi kalau baru nak tunjuk warak, nak silap aku ni tak puasa, Nabi banyak puasa bulan Syaban, kita baru nak mula, tidak boleh. Baiklah, jika ia menyambungkan puasa di setengah terakhir bulan Syaban dengan hari sebelumnya, seperti puasa hari 15, maka dia boleh berpuasa pada hari selanjutnya hari 16. Jadi itulah di antaranya beberapa perkara. Baiklah, kita berpindah kepada muka surat 12, syarat sah puasa. Tulis syarat sah puasa. Ini penting kita nak main syarat-syarat ni. Sebab apa para jemaah sekalian, kita ni kalau tak ikut tak ikut syarat dia syarat ni ada dua. Tulis syarat dia ada dua. Syarat puasa ni ada dua. Yang pertama dia panggil syarat sah. Yang kedua syarat wajib. Ini kita akan bincang dua-dua lah, insya-Allah taala. Syarat sah dan syarat wajib. Apa dia syarat sah? Syurutu sihhatis shaum, syarat sah puasa. Puasa dikira sah jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, orang yang puasa tu orang yang beragama Islam. Kalau orang bukan Islam, mari puasa, kita kata mengucap dulu, kamu ni baru puasa. Yang kedua, orang yang berakal, bukan orang gila. Tengok nota ni penting. Dia kata timbul soalan kalau orang tu pengsan. Adapun pengsan dan mabuk akan dibahas pada perbahasan pembatalan puasa nanti, di ujung nanti. Syarat yang ketiga, suci dari haid dengan nifas. Disyaratkan seorang wanita mesti suci dari sepanjang hari. Jika ia haid di penghujung waktu puasa, maka puasanya batal. Contohnya kita kata puasa maghrib kita hari ni 7.30, 7.20 mari haid, Allahu Akbar, tak tunggu 10 minit lagi, jadi batal lah puasa dia pada hari itu. Dia kena ganti hari lain lah. Demikian juga jika ia suci ketika sedang haid. Jadi kalau dia tengah haid lepas zuhur tu suci dah, tapi disunatkan baginya untuk menahan diri dari makan dengan minum. Maknanya kita tahu dah kita nak suci zuhur ni, makan awal-awal lah pukul 12 tu. Lepas tu bila dah suci tak payah makan, sunat lah gitu. Kalau makan pun tak berdosa sebab dia buka puasa dah. Yang keempat, mengetahui bahawa waktu tersebut dibolehkan puasa. Jadi kita kena tahu lah waktu ni boleh puasa ni bukan waktu larangan, bukan hari raya, bukan hari tasyrik. Baik, itu 4 syarat sah puasa. Manakala syarat ni tak cukup, puasa dia tidak sah. Yang kedua, kita berpindah kepada syarat wajib puasa. Syarat wajib. Tadi kita dah bezakan di antara syarat sah dengan syarat wajib. Ingat tak? Syarat sah lain, syarat wajib lain. Jadi para jemaah kita kena ingatlah syarat sah lain, syarat wajib lain. Jadi kalau syarat sah, syarat wajib tak sama. Yang pertama, syarat wajib, orang itu Islam. Kalau kafir tak wajib. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf ni mana orang yang akalnya mampu, sudah balik, baru wajib. Adapun anak kecil
Wajib bagi walinya untuk memerintahkannya berpuasa pada usia 7 tahun, ajar dia dulu, dan memukulnya, bukan pukul dengan mana orang panggil penyiksaan, sekadar menakutkan dia lah, pulah telinga ke apa benda. Umur 10 tahun, jika dia mampu melakukan puasa pada usia tersebut, maknanya kanak-kanak sah puasa, tapi tidak wajib bagi dia. Baik kalau kita suruh anak kita puasa, siapa boleh pahala? Ayah dia lah, mak dia lah boleh pahala. Yang ketiga, syarat yang ketiga, mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi mampu ni kita perlu bincang sikit. Dia panggil al-itaqah, mampu. Kemampuan di sini dari sudut fizikal, dari sudut body dia mampu nak puasa, dan juga dari sudut syarak. Maka tidak wajib bagi orang tua yang tak larat nak puasa, orang sakit yang tidak harap sembuh. Ini saya syarah sini. Orang ni sakit tak ada harapan dah sembuh, macam orang kena stroke, penyakit apa lagi, penyakit yang teruk lah. Ni orang-orang yang tak sedar ni, celek mata tapi dia tak tahu apa, maka bagi dia tak wajib dah puasa. Ataupun orang tua yang boleh pergi masjid tapi dia tak ada tenaga, kalau puasa dia tumbang, boleh jadi pengsan dia, maka orang ni diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Habis macam mana nak buat? Dia bayar je fidyah setiap hari. Sehari dia bayar secupak beras, bagi makanan kepada orang miskin. Tak puasa, tapi kena jujur lah. Jangan kata saya tak mampu puasa, ustaz hari ni pakai tak puasa lah. Cuba dulu test tengok, boleh jadi sampai pukul 10 pagi. Ni pakai awal-awal pukul 8 pagi tu siap dengan menu nasi lemak dah. Tunggu dulu keadaan. Yang kedua, kemampuan secara syariat, maka puasa tidak wajib bagi wanita haid dengan nifas. Kalau orang haid dengan nifas tak puasa, tak berdosa. Kalau dia puasa pula berdosa. Syarat yang keempat, sihat. Puasa tidak wajib bagi orang sakit. Orang sakit ni, tengok nota di bawah. Tidak wajib baginya tabyitun niyah, yang berpuasa, berniat puasa pada malam hari jika dia sakit sebelum fajar. Maknanya kita sakit awal lagi, tak wajib dah kita niat. Jika ia tidak sakit sebelum fajarnya, maka wajib baginya tabyitun niyah. Dia tulis Quran Arab tu, tabyitun niyah, dengan makna niat pada waktu malam. Jika penyakit yang kembali, maka dia boleh berbuka. Maknanya orang ni dia panggil on off lah, sakit tak sakit. Jadi kita niatlah dulu, kita niat dulu, kemudian besoknya bila sakit baru kita buka. Jangan pakai terus tak jadi dah. Adapun batasan penyakit, tengok ni, ini parameter kita nak ukur setakat mana sakit yang dibenarkan buka puasa, setakat mana. Adapun batasan penyakit yang membolehkan seseorang itu berbuka, yakni membatalkan puasanya, adalah penyakit yang dikhawatirkan akan membinasakannya. Mana kalau kita puasa juga, apa jadi? Kita akan jadi lambat sembuh, boleh menyebabkan bertambahnya sakit. Maka itu bolehlah kita buka puasa. Atau menambahkan penyakitnya. Inilah yang disebut dengan nama dia panggil apa ni, mahzur at-tayammum. Maknanya penyakit ni siapa boleh tayammum, tak boleh guna air, maka itu dibenarkan. Tapi kalau setakat sakit gigi, sakit gigi sehari tak boleh puasa tu. Orang hot tak puasa pun tak makan sakit gigi. Dah. Kenapa tu? Tak boleh makan sakit gigi. Tiba-tiba kita puasa sakit gigi, makan pula. Terbalik. Berjalan-jalan sepak batu. Bila sepak batu, kaki berdarah tak? Boleh buka puasa? Tak boleh lagi. Puasa di mulut bukan di kaki. Dia kata doktor kata nak injek, nak masuk ubat, masuk lah, tak ada masalah.
fatwa sudah ada mengatakan bahawa masuk ubat dalam urat tidak membatalkan puasa. Jadi itu ya kata ilmu yang kita kena belajar, ilmu semasa mengenai perkara yang membatalkan puasa. Kalau tak batal, tak batal. Syarat yang kelima, wajib kalau orang tu bermukim. Mana mukim ni tidak bermusafir. Orang tak musafir bolehlah dia berpuasa. Puasa tidak wajib bagi seorang musafir yang bersafar dengan safar tawil. Arak tu, dia kalau urut sengit tu bahasa Arab. Safar tawil, yakni jarak minima yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti kawasan-kawasan kita ni mengatakan 82 ataupun 90 km panjang. Jangan kona. Ni ada driver taksi tanya, "Ustaz, saya ni 300 km sehari saya berjalan dalam bandar Kuala Lumpur." Tak boleh lah gitu. Dia tak kira meter kereta, dia kira masafah jarak kita pergi. Duduk di KL ni pergi ke Melaka, boleh lah. Oh, boleh buka dah? Boleh, tapi kena qada. Mana baik awak buka sekarang dengan awak qada. Baik kita puasa, kan? Banyak lagi pahala. Sedangkan ini masalah yang berlaku kita ni. Dalam kitab Fiqh Syafi'i ni, dia kata sedangkan untuk bolehnya berbuka ketika musafir dipersyaratkan ia bersafar sebelum terbitnya fajar. Maknanya sebelum masuk subuh kita kena keluar daripada rumah. Tengok ni, tengok nota di bawah. Wajib berniat untuk mengambil rukhsah keringanan ketika berbuka bagi musafir, orang sakit yang diharapkan kesembuhannya, dan orang yang kelaparan. Ini dilakukan untuk membezakan berbuka yang diperbolehkan dan berbuka yang tidak diperbolehkan. Jadi maknanya dalam kitab fiqh kita ni dia kata syarat orang musafir kena keluar daripada rumah dia sebelum subuh, sebab bila dah subuh dah masuk dah wajib puasa. Jadi ana dalam masalah inilah minta maaf lah, dengan izin lah, saya sudah buat satu kajian mengikut pandangan mazhab-mazhab lain. Jadi ada satu hari orang nak musafir, tiba-tiba tak jadi. Dia kata dia puasa. Jadi Sayyidina Umar kata tak pergilah musafir, dan nak musafir je lah. Maknanya kalau kita dah musafir, tapi ingat tanda situ SOP dia nya, jangan makan dulu sebelum musafir. Ni ada setengah orang ni dia ambil terlalu longgar. Dia kata oleh kerana dia nak travel hari ni, makan pagi selalu lah. Pukul 7 pagi siap sarapan. Sebab dia kata tengah jalan kedai tutup semua, orang puasa kan, dia pakai makan selalu. Sudah dia makan kenyang, dapat SMS penerbangan dia ditunda ke malam nanti. Dia kata apa hukum saya? Kata berdosa lah, kenapa awak makan dulu? Kita kena mula tengok dalam kitab. Bahkan dalam fiqh Syafi'i, nak musafir pun kena sebelum subuh baru boleh buka puasa gitu. Kalau tidak tak boleh. Jadi kita kata itu ada khilaf di itulah. Tulis tuan-tuan tanda dalam masalah ni ada khilaf sikit. Jadi anda masih lagi tengok pandangan-pandangan yang lebih luas lah, sesuai dengan suasana kita sekarang, bukan macam zaman dulu. Flight kita bukan kita boleh flight pukul 3 tengah hari. Kita nak kata pukul 5 pagi ditunggu di airport. Ya gitu. Bagi orang musafir yang paling utama adalah berpuasa jika safar tersebut tidak menyulitkannya. Manakala kita puasa tidaklah menyulitkan kita, maka elok kita terus berpuasa, jangan dibuka dulu. Jangan buka dulu. Sebab apa? Kalau kita buka dulu tuan-tuan, nak qada payah. Ingat senang ke qada? Payah qada ni. Baik kita puasa dengan orang ramai, lebih orang panggil lebih senang, lebih mudah. Baik, kita berpindah kepada rukun puasa. Pindah kepada rukun puasa, muka surah 16. InsyaAllah kita cuba cuba tamatkan. Kita ada 50 muka surat, sekarang ni baru 16. Kena laju sikit tu. Baik, muka surat
16 kewajipan puasa, apa ni, rukun puasa. Apa makna rukun? Apa ke mana rukun? Rukun ni maknanya kalau tak ada yang ni tak jadi puasa. Itu makna rukun. Tak, yang pertama makna. Apa makna rukun? Rukun artinya kalau tak buat jadi tak jadi. Tak jadi. Kalau tak ada rukun tak jadi. Macam rumah tak ada tiang, runtuh. Itu dia panggil rukun. Puasa ni hanya ada dua saja rukun. Yang pertama niat. Yang kedua apa? Yang kedua dipanggil imsak. Apa makna imsak? Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Itu makna imsak. Baik, kita bahas dalam bab niat dulu. Niat wajib dilakukan, sama ada puasa wajib, puasa fardu atau puasa sunat, mesti kita niat ke tak? Kena niat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, semua amalan kita ni kena niat. Jangan tak niat lah. Baik, tengok nota di bawah, dia kata sebahagian ulama Syafi'i menambahkan rukun yang ketiga, iaitu orang yang berpuasa. Maknanya rukun puasa ni tiga. Yang pertama orang itu sendiri, orang yang nak puasa. Yang kedua, apa yang kedua? Niat. Yang ketiga imsak, menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Baru jadi. Maka wajib berniat puasa setiap hari. Kita setiap hari kena niat puasa. Hari-hari kena niat. Niat dia waktu mana? Waktu malam. Niat dia pada waktu malam. Tengok nota di bawah. Kerana puasa di setiap harinya adalah ibadat yang sendiri, maka tidak cukup hanya niat sekali sebulan Ramadan. Tak boleh. Setiap malam kena niat. Akan tetapi hal itu disunatkan dan mengandungi dua faedah. Dia kata dalam nota kaki dia ni ada perbincangan. Dia kata dalamnya ada perbincangan. Yang pertama, sah puasa pada hari ketika lupa niat di malam harinya berdasar pendapat Imam Malik. Kedua, mendapatkan pahala yang sempurna jika seandainya ia meninggal dunia sebelum ia menyempurnakan puasa 1 bulan kerana berdasarkan niatnya. Di sini ada dua pendapat lah. Mari kita hurai. Kalau kita baca kitab ni, niat ni mengikut dalam mazhab Syafi'i, dia kena niat setiap malam. Ada pendapat Imam Malik kata kita niat sebulan. Boleh kita niat sebulan Ramadan. Maknanya malam pertama Ramadan kita niat. Mula-mula kita niat harian, saja aku puasa esok hari kan. Kemudian kita niat sekali sebulan. Saja aku puasa sebulan Ramadan tahun 1445 ni. Jadi mengikut pendapat Imam Malik boleh. Jadi di sini Tuan Syekh ni kata ada dua faedah kalau kita niat sebulan. Walaupun yang kita kena niat sebenarnya setiap malam, tapi untuk niat sebulan tu ada dua faedah. Faedah yang pertama, sekiranya kita was-was, kita ni niat atau niat malam ni? Malam tadi niat ke tidak? Kita kata tak apalah, aku dah niat sebulan dah. Kita taklid kepada mazhab Imam Malik. Dia kata faedah yang kedua, andainya orang itu mati, dia sempat puasa 15 hari, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mati, dia boleh pahala sebulan juga sebab dia dah niat sebulan. Untung tak untung? Dia kena niat juga lah sebulan tu. Dia malam pertama Ramadan nanti, tuan-tuan dan puan-puan, kita niat sebulan sekali selalu, insya-Allah. Jadi ini banyak faedah. Kemudian tengoknya dia tulis perbezaan niat
puasa wajib dengan puasa sunat. Beza niat. Puasa wajib kita niat pada waktu malam. Asalkan malam, tak kira pukul berapa. Saya tengah buka puasa, terdetik dalam hati saya niat untuk puasa esok. Jadi tak jadi? Pasal apa jadi? Sebab maghrib tu sudah dikira malam untuk niat puasa. Untuk orang haji jangan guna ni. Ada juga jemaah haji ni, dia kata malam ke kira esok dah, dia pergi melontar dah malam tu untuk hari esok. Tak jadi. Itu cerdik lebih dia panggil. Cerdik lebih ni payah juga ustaz nak ajar dia. Saya nak ajar jemaah lagu ni senang je. Esok kita tarik sudah melontar pula. Orang lain melontar 2 kali, dia 3 kali. Dia kata dia pandai. Adapun puasa sunat, boleh kita niat pagi boleh. Jadi bolehlah kita esok boleh. Pukul 10 pagi rasa malah nak makan hari ni. Tak. Kebetulan hari ni pula hari Isnin, hari Khamis, kita pun niat puasa, boleh. Yang kedua, perbezaan yang kedua, wajib menentukan jenis puasa wajib dilaksanakan. Ramadan, nazar, kafarah, qada. Niat sunat tidak wajib menentukan puasa kecuali sunat yang ada nama, sunat yang berjenama, seperti puasa hari Arafah, puasa hari Ashura kena sebut. Kalau hari lain niat puasa pun jadi dah. Itu perbezaan lah dalam kitab kita ni. Perbezaan yang ketiga, tidak boleh menggabungkan 2 puasa wajib dalam satu hari. Hari ni aku niat puasa nazar dengan puasa qada, boleh? Tak boleh. Jadi dalam bab sunat kita boleh menggabung antara puasa sunat lebih satu sunat. Kebetulannya hari ni hari Ashura. Hari Ashura kebetulannya jatuh pada hari Isnin. Jadi kita niat 2 selalu. Hari Ashura dan hari Isnin. Ada teka-teki. Siapa dia boleh jawab ni dia bijak. Bolehkah kita gabung 3 niat? Puasa hari Ashura dengan hari Isnin dengan hari putih. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh tu? Boleh. Ashura, hari putih, hari Khamis. Boleh tak boleh? Siapa kata boleh? Siapa kata tak boleh? Saya nak bantahan daripada hang tak boleh. Siapa? Hari putih tu hari apa? Hari Ashura hari apa? Saya cakap dengan teka-teki tadi kan. Baru tahu tak boleh. Bukan cakap tak boleh, mustahil. Macam boleh hari Ashura boleh jadi hari putih. Hari putih hari apa? 13, 14, 15. Hari Ashura hari 10. Dia biasanya kalau ayat teka-teki tu kena tak jangan, orang tak cari hadis dah. Orang cari otak, cari akal. Cari apa ni? Cari pemikiran kita. Baiklah. Baiklah. Itu dia panggil perbezaan puasa. Sekarang ni kita lagi rukun yang kedua, muka surat 19. Rukun yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, kita tahu, kita sedar maknanya. Keinginan diri sendiri, kita yang berhenti tak buat tanpa ketidakketahuan yang diberi uzur, maknanya kejahilan yang diberi uzur. Mana kalau orang ni baru masuk Islam, lepas tu dia tak tahu ke apa, bolehlah kita kata boleh. Dia panggil keuzuran kerana jahil sebab dia baru masuk Islam. Tapi kalau jahil kerana tak belajar, tak boleh. Kalau tidak, semua orang tak payah belajar belaka. Sebab apa kenamu tak ni? Saya jahil. Ketika tu dia mengaku jahilnya. Kalau orang kata dia jahil, marah. Waktu dia buat salah tu, maaf ustaz, saya jahil. Dia mengaku jahil waktu tu. Baik. Maka tidak batal puasa jika melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa. Orang ni terlupa dia puasa, dia makan.
Lupa sungguh lah, jangan buat lupa sungguh. Sudah makan habis pinggan dah. Woi, puasa ke hari ni? Astaghfirullahalazim. Jangan buat tambah pula. Nak berhenti lah. Ini biasa puasa sunat lah macam ni. Dia seorang yang puasa, orang lain tak puasa. Jadi macam tu. Kalau puasa Ramadan buat lupa juga, nakal. Dipaksa. Senang ni. Orang bawa pistol, letak pistol di kepala. Mu tak makan, aku tembak. Makan lah. Lepas dia balik, dia nak balik kata, mari pula esok Sebab apa mari pula? Mari paksa pula, aku makan pula. Itu gurau lah. Yang pentingnya, kalau dipaksa, tidak batal. Atau dia tak tahu, kerana dia bawa masuk Islam, tak tahu, tak boleh makan. Dia ingat ke boleh makan, dia tahu. Contohnya kita kata minum tak boleh, minum tahu juga, isap rokok. Dia kata ingat merokok tak apa sebab asap. Ni karut je orang ni. Baiklah, tengok syarat nak jadi jahil yang dibenarkan untuk diambil keuzuran jahil itu dua syarat. Yang pertama, orang yang duduk di tempat yang jauh dari pusat pengajian. Dia duduk lautan seorang dia, internet pun tak ada. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Ini dikira jahil. Baiklah, tamatlah kita. Berapa rukun puasa? 2 atau 3 dah. Yang pertama, orang berpuasa. Kalau kita ambil yang 3. Yang kedua, niat. Yang ketiga, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Baik, nak niat apa dia niat? Dalam kitab kita ni dia tak sebut dah niat tadi, sebab dia bahas di depan. Niat, tulis itu. Kita niat dalam hati kita, aku puasa Ramadan esok. Habislah, cukup dah tu. Dia kata, kenapa pula Ipin niat lain? Kita ni ada kan niat Ipin, ada. Nawa itu sama dia ada panjang lah. Itu format Ipin belajar niat. Jadi kita orang tua ni, kalau kita niat dalam hati kita, saja aku puasa besok hari Ramadan, cukup. Mudah ya, simple lah niat tu. Asalkan ada keazaman dalam hati kita nak berpuasa esok, boleh lah. Tadi anda tengok tadi nota kaki dia ada sebut, dia kata kalau tak ada niat, contohnya orang ni bangun sahur, dia tak niat langsung. Jadi dalam fiqh kita kata tak sah lah puasa sebab dia tak niat. Tapi ada setengah ulama, dia bangun tu untuk apa? Awak bangun kenapa? Kenapa makan? Sebab nak sahur. Kenapa sahur? Niat dah tu. Jadi adalah perbahasan situ. Jadi yang eloknya keluar daripada khilaf kita ni, kita ambil yang format rasmi. Baiklah. Kewajipan puasa Ramadan, bilakah puasa Ramadan tu jadi wajib kita puasa? Jawab dia ada 5 perkara. Yang pertama, apabila Syaban cukup 30 hari. Syaban ada ke 31 hari? Tak ada, 30 hari je boleh. Maka semua kerajaan, oleh kerana kita duduk di sini senang tuan-tuan dan puan-puan, kita ada majlis mufti, kita ada pemegang mohon raja-raja akan isytiharkan. Sesaklah masalah atau sudut kalah lain, atau sudut tunjuk pandang lah. Setengah orang ni dia tak mahu pakai, dia pakai sendiri. Dia kita tengok anak bulan pun dia pakai tengah buah orang. Mana boleh? Jadi bila cukup, yang semalam tersebar dalam video tu saya tak pasti. Tak pasti dia ambil mana mazhab dia. Terawih dah kemarin lagi. Ada tengok dalam internet? Kau tak tengok? Tak tengok, jangan tengoklah, buat pening kepala ya. Dia terawih dah buat dia semalam. Maknanya dia awam 4 hari daripada orang lain. Kita kata ni mazhab apa, saya pun tak tahu dah. Jangan tanya kita. Jadi bila cukup Sa'ban 30 hari, maka sudah jadi. Syarat-syarat tengok anak bulan tu tak payah cakap banyak lah. Kita suruh ke pejabat mufti buat kerja. Yang kedua, tengok nombor 2 muka surat. Habis dah 5 perkara ni. 5 perkara sudah habis. Baik, tengok sini. Perkara yang wajib. Yang kedua,
Pertama, muka tengok muka surat 20 tu. Wajib puasa Ramadan apabila sempurna Syaban 30 hari. Satu. Wajib yang kedua, apabila kelihatan anak bulan. Orang tengok anak bulan, nampak. Jabat Mufti sudah cakap anak bulan sudah nampak, maka wajiblah kita kena puasa pada hari itu. Macam mana nak nampak, biar dia orang tengok lah. Yang ketiga, dugaan masuknya, mana yang ketiga? Bizat ni apa ni? Habis dah. Oh, dia panjang, dia bahas tengok anak bulan sini. Baiklah. Permasalahan tengok anak bulan ni saya tak nak bahas dah sebab masa tak ada. Kita nak pergi kepada muka surat 24. Tu dia muka surat 24, sunat-sunat sunanus saum wa Ramadan. Sunat puasa Ramadan. Buka kita punya nota ni. Dapat dah nota. Yang belum dapat tu saya ambil dengan urus dia di belakang. Yang baru sampai tadi, jemaah yang baru sampai, dapatkan 2 nota yang kita duk bagi ni. Bagi. Ada kat belakang kan? Pergi ambil nak baca dah ni. Yang pertama ni, risalah nombor 4, sunat adab sahur dan iftar. Ni, samalah kita akan baca sini. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa jika yakin matahari telah terbenam. Sekarang ni kita nak yakin tak yakin dengan apa? Dengan azan lah tak? Dengan azan di masjid, azan di radio, itu dia panggil yakin. Maknanya bila yakin masuk waktu, kita boleh buka puasa. Kalau tak yakin jangan, tunggu dulu kejap. Bukan masalah pun. Baru ni ana pergi umrah bulan 2 baru ni. Problem kita punya penerbangan. Bila kita pergi ke Mekah, kita ikut matahari. Lambat nak maghrib. Mula-mula dia tulis maghrib pukul 7. Lepas tu ikut lagi, naik lagi. 1 jam delay. Nak boleh kau masuk waktu tu. Jadi kita tak boleh makan. Selagi pilot tak bagi tahu dah maghrib, tak boleh makan. Sama juga. Waktu anak pergi tu kita kejar subuh. Mula-mula dia kata pukul 5. 4.50 subuh. Masa tu duduk di mana? Bangladesh ke apa? Lepas tu dia pergi lagi, naik di pukul 5. Akhir kali pukul 5.30 dekatnya sampai ada Jeddah, baru kita boleh solat subuh. Itu dia panggil waktu di atas kapal terbang lain. Kita kena tanya pilot, jangan tanya kita. Tanya kita juga, masuk dah waktu, makan. Mudah ni. Sekali anak balik daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, waktu kita naik tu 15 minit lagi nak buka puasa. Mana kalau kita tengok dengan waktu bumi, kita dah boleh buka puasa dah. Tapi pilot kata tunggu, matahari ada lagi tu, jangan dekat Kota Baru baru boleh makan. Maksudnya sebab kita selagi ada matahari kita tak boleh makan. Cuma berbezanya kalau kita di bumi, azan dah. Kita duk flight atas bumi ni, orang azan, Allahu Akbar, makan bismillah, makan buka puasa. Kita pun naik kapal terbang, zoom terbang, nampak semula matahari. Jadi naik tinggi, matahari ada cerah lagi, ada lagi. Belum terbenam betul-betul. Sah ke tak sah puasa kita? Sah dah puasa sebab waktu kita buka tadi, kita dah masuk waktu maghrib. Yang lain itu hak baru, tak kira. Jadi segera berbuka puasa apabila sudah masuk waktu. Jangan buka dulu. Yang kedua, bersahur walaupun dengan seteguk air. Mana kalau kita bangun sedar tidur, nak subuh dah. Nak masak, nak microwave pun tak siap, tak sempat. Maka kita ambillah seteguk air, kita minum sebagai tanda kita bersahur. Dan waktu sahur bermula pada setengah malam. Ni dia panggil sahur awal lah, sahur awal. Ada setengah orang ni dia tak yakin dengan dia boleh bangun, maka pukul 12.30 dia pukul 1 nak tidur tu dia makan siap-siap dah, lepas tu dia tidur. Kita kata kita yang ada keyakinan duduk ramai-ramai dengan keluarga ni tak usah buat lah macam tu. Itu budak-budak duduk rumah sewa, okey lah.
Tak ada orang nak kejut dah. Kalau mak dia telefon pun tak akak dah pukul 5.30 tu. Dia tengah sedang lena, diulik mimpi kata orang. Dia boleh. Yang ketiga, mengakhirkan sahur dengan tidak berlebihan dalam pengakhiran. Dan dianjurkan berhenti makan, yakni imsak sebelum fajar sekadar 50 ayat sekitar 10 minit. Kan dalam takwin kita ni panggil imsakiyah Ramadan. Nampak tak? Dia tulis imsakiyah tu berapa minit? Berapa minit? 10 minit. Tuan-tuan tulis imsakiyah Ramadan itu lampu kuning traffic light. Kita bawa kereta lampu kuning, boleh pergi tak boleh pergi? Boleh lah. Tapi kalau kita dah break dah, tak payahlah tukar gias mula. Maksudnya, kalau tuan dan puan sudah bersahur, 10 minit lagi nak subuh, kita dah makan sahur dah siap, pergilah gosok gigi, mandi, ambil wuduk, pergi masjid pula. Jangan tunggu, tak boleh. Ni 10 minit lagi tak. Akhir sahur tu maknanya kita berakhir sahur kita sekadar 50 ayat. 50 ayat dalam 10 minit, 15 minit. Elok dah tu. Habis dia kata ada orang komen tu, orang kritik imsakiyah tu, dia kritik tu kalau kita kata 10 minit tak boleh makan. Itu salah lah. Sebab selagi tak subuh boleh makan. Cuma untuk siapa? Untuk orang yang baru bangun. Contohnya kita makan-makan, orang panggil terlupa makan ubat dah. 5 minit kita tinggal, makan balik, tak ada masalah. Dia panggil cuma lampu kuning. Bagi kitanya nak pergi masjid kena siap awal, tak ada masalah. Itu di imsakiyah tu lampu kuning. Yang keempat, berbuka dengan rutab. Apa dia rutab? Berbuka dengan rutab maknanya tamar basah. Tamar basah, tamar yang kita beli tu tamar kering tu tak afdal dengan rutab. Rutab tamar basah. Anda duk perhati tengok rutab yang buah tamar yang bertangkai tu, yang dalam kotak tu, dia tak tahan lama tu kan. Kalau duduk luar tak boleh dalam peti, mungkin dia rusak. Itu mungkin semi rutab. Kalau rutab betul yang kita pergi Madinah tu, yang orang duk bagi arak, duk bagi dalam masjid tu, tu rutab semati. Payah, patut kita bawa semakut rutab-rutab hari ni baru jadi tak. Ana pergi ke Arab ni, kebetulan pergi Taif tu, jumpa di kedai dia panggil akid. Tengok video akid kita. Akid ni susu masam. Itu termasuk dalam hadis yang menyebut tentang zakat fitri, zakat fitrah. Boleh keluar zakat dengan akid, segantang daripada akid. Tapi anda tanya berapa ni harga dia, dia kata sekilo 60 rial. Baik bayar beras 20 ya kan, beras mahal 20, fitrah 60 dia. Kita beli sikit, nak suruh jemaah yang pergi sekali ni try test apa dia akid, makanan yang disebut zaman Nabi SAW. Jadi boleh. Maka Nabi kita dia suka makan rutab. Dia tulis dengan jumlah ganjil. Jumlah ganjil tu untuk kita ya, arak tak boleh ganjil. Sebab arak dia makan semangkuk, takkan nak bilang 1, 20 payah dia. Anda tanya arak boleh makan ganjil, dia tenor dia makan sekilo sekali makan. Dia tak makan nasi dah buat dia tu. Kita ni boleh berganjil 3 biji, 5 biji. Tapi anda tengok di kampung, sebiji pun berat nak ambil. Pasal itulah tamar tak habis. Dia payah. Jadi kita kena kempen anak-anak kita ni supaya buka dengan tamar. Dan sekiranya tidak ada tamar, tidak ada rutab, baru kita pergi ke tamar. Kalau tak ada juga, baru pergi minum air. Itu tertib dalam Nabi, dalam susunan iftar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam syair kata, famin rutabin fal busri fat tamri zamzamin famain fahulwin summa halwa lakal fitru. Bermula dengan rutab. Rutab tu busur tu tamar yang separuh masak. Kalau baru tamar, mana tak ada rutab yang separuh masak, kita ambil tamar kering seperti yang kita beli. Kemudian air zam-zam kalau ada lah. Kalau tak ada air zam-zam, air biasa. Kemudian baru makan kuih. Kita ni kalau tak ada rutab tamar, dia pergi ke mana? Kuih dulu kan. Kemudian baca doa ni. Baca doa ni, doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu. Kita baca doa dulu ke makan dulu? Makan dulu ke doa dulu? Saya tengok setengah orang tak, dia doa dulu. Allahu akbar, Allahumma laka la. Bismillah dulu makan. Lepas tu baru doa.
Sebab tengok ni, tengok doa Nabi kita ajari, zahabaz zama'u. Tengok doa baca. Zahabaz zama'u, kata. Dalam kertas ni ada ni. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Tengok kertas ni. Ada dah kertas. Maknanya telah hilang dahaga, telah basah segala urat-urat, dan semoga tetaplah pahala. Maknanya kalau belum makan lagi, macam mana dah hilang dahaga? Sebab itulah hadis ini menunjukkan bahawa kita makan dulu baru kita berdoa. Ustaz kata doa mustajab ketika buka puasa itu sebelum iftar, sebelum azan 5 minit 10 minit kita kena berdoa dulu. Berdoa dengan doa yang kita nak doa sendiri tu. Ya, kita doa apa sajalah. Kemudian bila dah azan kita bismillah, kita makan, sudah makan baru kita berdoa. Ada satu lagi doa. Ikut semua. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Apa ni? Jadi ada 3 doa lah sini. Doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Walaupun hadis ni dari sudut sanad dia lemah, sebagaimana kata Imam Nawawi, tapi untuk bab doa boleh kita guna. Ni ada setengah orang ni, jangan baca doa ni, tak sahih. Kata kita tak usah kata doa hak Nabi lah. Kita kata doa yang dibaca ketika iftar. Kan? Ni kita ni biar panggil biar sifat wasati kita dalam perkara-perkara ibadat yang ada kelonggarannya. Jadi kita ni Allahumma lakas subna, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala zika aftartu. Boleh kita kata fataqabbal minna innaka antamul alim. Boleh. Kemudian kita baca juga doa yang dibaca tadi, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ataupun doa yang dibaca oleh Abdullah bin Amru, doa sahabat, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ingat doa ni. Kau ingat yang pertama ya, Allahumma lakal sumtu. Bacalah mana-mana pun, yang penting baca doa. Ya. Yang ana bimbangnya mana-mana doa pun tak baca. Sebab kelang kabut, banyak sangat menu yang belum dimakan. Beli banyak sangat. Selalu kita sebut gurauan, kita kata tuan-tuan, kita dengan Ramadan yang ada 2, sama ada kita bazar Ramadan ataupun baca baris bawah jadi apa? Baris bawah. Bazir Ramadan. Betulnya bazar ke bazir? Bazir? Jangan, biar bazar sudahlah. Jangan duk bazir-bazir. Baik. Ada lagi bacaan yang lain. Ni dalam buku kita ni, bila kita makan di rumah orang, kita makan rumah orang ajak iftar, makan di masjid ke surau ke, boleh kita baca aftara indakumus saimun, kata wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Kata lagi aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ingatlah tu lah, kena belajar lah, tinggal lagi nak puasa ni. Kalau tak jumpa cari pun mudah kan, foto stek besar letak kat dapur tu, bacalah ni. Jangan tak baca rugi. Di samping doa-doa di atas, kita juga boleh berdoa dengan apa saja yang dihajati, kerana yang mustajab makbul ialah doa orang yang berpuasa. Jadi jangan duk tikak dengan hak ni lah. Ini semua salah satu daripada format lah. Yang pentingnya kita doa dengan apa yang kita nak. Yang keenam, memberi makan orang yang berpuasa yang padanya terdapat pahala yang besar. Boleh tak boleh kita bagi makan orang buka puasa? Boleh kan? InsyaAllah. Tengok dalam kertas kita ni, adab sahur dengan adab berbuka puasa. Ini kelebihan beri makan orang berpuasa ada dalam risalah yang pertama.
Tengok risalah pertama dalam tajuk bersedekah, tajuk nombor 4, bersedekah. Sedekah ni kena banyak bulan Ramadan. Tadi saya baca kuliah subuh tadi, kita sebut ada 10 kelebihan amalan bulan Ramadan. Jemaah mari komplain dia 9-nya ustaz. Pandai sungguh jemaah ni. Macam nak jadi 10? Dalam bab sedekah tu separate, bagi dua. Satu sedekah umum, duit ke apa benda ke, mana-mana tabung yang kita jumpa, tabung kebajikan, bina masjid, bina surau, bantu orang, masuk. Yang kedua spesifik kepada memberi makan. Beri makan tu satu tajuk lagi. Jadi 10 perkara di situ. Sebab kita kena pecah di antara sedekah umum dengan sedekah makanan. Jadi kena bagi sedekah, bagi banyaklah. Tengok ni dalam hadis ni, siapa dia bagi makan orang puasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa. Kita kata alhamdulillah. Adab yang ketujuh, mandi wajib sebelum terbit fajar untuk keluar dari silang pendapat yang ada. Jadi tak ada masalah lah bagi orang yang haid ataupun orang yang berjunub, sunat dia mandi sebelum fajar. Tapi kalau tak sempat, dia sedar-sedar tengok 20 minit lagi nak sunat subuh. Kalau tak panaskan makanan, sahur, pergi mandi dulu, tak sempat, makan dulu, tidak menjadi halangan. Habis mandi junub bila? Dah sudah makan, mandi junub lah, bulan lagi nak solat subuh, boleh. Dia tulis ni, mandi tiap malam dari malam Ramadan setelah maghrib agar bersemangat melaksanakan solat. Nak pergi semaya Isya tu kena mandilah dulu, jangan pergi ngebau busung. Lepas tu satu lagi, muslimat kena ambil perhatian juga, menu-menu untuk buka puasa tu janganlah hok berbau kuat. Tengah terawih dia sedawa mari, meletup dunia kita. Allah, kalau solat Isya 4 rakaat kita lari, ni solat tarawih 20 rakaat ni macam mana mau lari? Lepas seorang lagi duduk belakang. Kenapa? Pocik tu kuat keluar angin dia. Ini kena pandai-pandai lah kan? Pandai. Betul lah, zaman Nabi senang, dia tak ada kari, tak ada apa, dia makan dengan tamar, rutak, makan roti, tak ada. Kalau sedawa 4 kali pun tak bang. Tambah-tambah kalau musim raya pula. Yang ke-9, menjaga solat tarawih dari malam pertama sehingga terakhir. Ni penting ni, solat tarawih ni jangan lari. Tengok ni, tengok hadis dalam kertas kita ni ada. Dalam kertas nota nombor 1 saya dah kempen dalam bab solat malam tu. Dalam kitab kita ni pada sabda Nabi SAW, man qama ama imamihi hatta yansari kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sembahyang mengerjakan qiyam Ramadan, makna tarawih, dengan imam sampai sudah, maka dia diampunkan dosa yang lepas. Dan dalam satu hadis lagi, siapa dia solat bersama imam sampai sudah, diberi dia pahala qiyamul lail. Pahala apa? Qiyamul lail. Walaupun kita sudah tarawih jam berapa? Pukul 10:30. Tapi kalau kerana kita sudah dengan semua imam. Malam ada orang tanya, ustaz, saya lari bersama imam yang pertama, qiyamul lail juga ke tidak? Kata separuh qiyamul lail lah, boleh lah. Kata imam tak lari, awak je lari. Imam dia bukan lari, dia tukar shift je. Imam 1 kepada imam 2, dia tak lari, awak lari. Dia awak alasan macam tu. Dia kata imam tukar, saya larilah. Ustaz kata sudah kali dengan imam. Kata payahlah orang cerdik ni. Yang cerdik apa? Cerdik mau lari ya. Tak? Kita suruh cerdik ibadat, dia cerdik mau lari. Mana boleh? Baiklah. Jadi insya-Allah saya kempen lah tuan-tuan. Mudah-mudahannya Ramadan kita tahun ni bertambah baik. Bukan kata tak baik. Dia kata semoga Ramadan tahun lebih baik daripada tahun lepas. Kenapa? Tahun lepas tak baik ke? Baik dah. Tapi Ramadan ni bertambah, maknanya nilai tambah ibadat tu lagi kuat, insya-Allah. Yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam menjaga solat witir di akhir malam jaga. Dan solat witir, solat qiyamul lail bulan Ramadan boleh kita berjamaah. Alhamdulillah. Disunatkan kunut. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kunut witir malam 16 baru ada kunut. Kalau di Mekah malam 1 dia kunut dah. Yang ke-10, memperbanyakkan baca Quran dengan tadabbur
Sebagaimana Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Yang kedua lah banyakkan solat-solat sunat. Yang ketiga belah membanyakkan amal soleh. Dalam senarai kita ada 10 perkara dah. Lebih-lebih lagi pada malam 10 terakhir Ramadan kita nak cari Lailatul Qadri. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian. Yang ke-15 berbuka puasa dengan halal dan jangan boros. Tahun lepas ana jalan tengok di bandar ni, kita jumpa nampak buffet Ramadan iftar satu kepala RM110. Dalam berita internet semalam 200 seorang. Kata ni nak buka puasa ke nak mentah ke darah ni. Orang buka puasa lagi kita puasa zuhur tak makan sepanjang hari. Bila buka puasa makan 200 ringgit. Bala sungguh. Ya. Yang ke-16 memperluahkan nafkah pada keluarga, jangan bakhil, beli baju gaya anak-anak. Yang ke-17 menghindari perbualan cakapan sia-sia, caci maki dan sebagainya. Inilah dipanggil adab-adab. Baiklah, kita berpindah laju sikit masa nak tamat. 31 perkara yang dimakruhkan. Tengok muka surat 31. Laju sikit. Muka surat 31 perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Ketika kita puasa, apa dia yang dimakruh? Mana benda makruh tu benda tak elok lah, jangan duk buat. Jangan duk buat benda yang tidak elok. Benda yang tak comel jangan buat. Sebab kalau kita buat juga orang panggil rugi lah kitanya, rugi pahala puasa. Tak batal makruh ni. Yang pertama mengunyah atau iaitu mengunyah sesuatu tanpa tertelan. Maknanya kita nak suruh bergerak mulut ni kita kunyah chewing gum ke apa benda, tak boleh. Kalau telan batal puasa. Yang kedua merasa makanan. Ni tukang masak kita ni, chef, dia nak tahu masa yang ketawa, dia boleh tak sikit lidah kemudian keluar balik. Makruh tapi tak batal. Yang ketiga berbekam. Kalau berbekam ni keluar darah. Sekarang ni orang bekam tak kuat sangat. Yang ada hari ni derma darah pada siang hari Ramadan. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Tapi kalau orang tu jadi pengsan, jangan buat tengah hari, kita derma darah malam. Yang keempat memuntahkan air setelah berbuka puasa, iaitu memuntahkan dari mulut, kerana akan hilang keberkatan puasa ada padanya. Ni muntah air lagu mana pula ni? Kita pun berkat puasa tu duduk di puasa kan? Bukan duduk dalam mulut tu. Baiklah. Mandi dengan menyelam dalam air. Dia kata makruh kalau menyelam sebab hilang sejuk. Hilang sejuk. Apa hilang? Hilang panas. Jadi sebenarnya banyak hak makruh ni ada perkara yang khilaf ulama. Macam mandi. Kalau kita mandi, dia suruh siram dengan air je, jangan menyelam dalam kolam. Takut masuk air, masuk dalam kolam, masuk air dalam telinga ke apa benda. Yang keenam bersiwak, maknanya bergosok gigi lepas zuhur. Dia kata makruh di sini. Tengok Imam Nawawi, tanda itu Imam Nawawi rahimahullahu taala memilih tidak makruh. Ini yang anak pun setuju yang ni, tak makruh. Sebab kita nak hilangkan bau. Sebab apa setengah ulama kata makruh siwak? Sebab dia kata bila kita bersiwak hilang bau mulut. Sedangkan dalam hadis, tengok ni hadis ni. Hadis mula-mula dalam risalah kita ni. Bau mulut orang puasa terlebih harum insya-Allah daripada kasturi. Maknanya nilai pahala. Bukan nak suruh kita bau busuk mulut lah. Kita tu bau busuk macam tu. Jangan buat itu dah. Imam Nawawi kata tak makruh. Boleh je. Cuma hati-hatilah jangan masuk ubat gigi dalam perut, batal puasa. Yang ketujuh makan jangan terlalu kenyang. Buka puasa 200 tak kenyang macam mana? Banyak tidur, banyak bercakap sesuatu yang tak bermanfaat, kerana ia menghilangkan pahala puasa. Yang ke-8 membuahkan syahwat dan hukumnya mubah dengan mencium bau, mandang tapi pahalanya hilang. Baiklah, yang terakhir kita pergi kepada pembatalan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara membatalkan puasa ni panjang. Yang pertama sekali, pembatal puasa yang batalkan pahala puasa dan tidak batal ibadat puasa.
Tulis. Yang membatalkan puasa ni ada dua kategori. Satu batal pahala, yang kedua batal puasa. Apa dia yang membatalkan pahala? Puasa tak batal tapi pahala hilang. Maka bila pahala hilang tak wajib qada, tapi hilanglah pahala. Yang kedua, pembatal yang membatalkan ibadat puasa dan juga pahalanya hilang dua-dua. Ibadat puasa hilang, pahala pun hilang. Jika lakukan tanpa uzur tadi, maka wajib qada baginya. Itu dia panggil muftirat as-siyam. Baiklah. Bahagian yang pertama, muhbitat. Muhbitat di mana yang menggugurkan pahala tapi tak payah qada puasa, mengikut majoriti ulama. Yang pertama, ghibah. Apa dia ghibah? Mengumpat orang. Tengah duk cak, dia kata, ustaz, mana ada orang mengumpat sekarang? Lo ni ada orang mengumpat tak? Tak ada. Dia membawang. Dia ni kacau punya syaitan. Syaitan ni bijak sungguh dia. Dia nak tukar format supaya kita tak mengumpat, jadi bawang. Kuat ke membawang sekarang ni? Ya, mengumpat. Sama juga rasuah ada. Rasuah. Tak ada orang rasuah. Yang adanya duit kopi. Hadiah. Riba. Tak ada juga riba. Yang adanya interest. Apa lagi ada? Interest, bunga kan. Mengumpat. Yang kedua, namimah. Namimah ni batu api dia panggil, mengadu domba. Ini bahaya juga. Semua ni boleh, banyaklah tuan-tuan baca di nota kaki tu banyak. Yang ketiga, berdusta, cakap bohong. Yang keempat, melihat sesuatu yang haram. Yang kelima, sumpah palsu. Yang keenam, berkata dusta. Ini semua ni perkara yang menghilangkan pahala. Walaupun puasanya tak batal, tapi pahalanya hilang. Bahagian yang kedua dia panggil muftirat. Muftirat itu perkara yang membatalkan puasa. Yang paling berat sekali murtad, na'udzubillah. Yang kedua, haid, nifas. Tengah puasa mari haid, batal automatik. Yang ketiga, gila, na'udzubillah. Dia tengah puasa mari gila dia. Orang ada penyakit lah. Yang keempat, pengsan atau mabuk. Jika dia pengsan sepanjang hari, kalau sesaat, seketika je, boleh lagi. Cuma dalam isu semasa ni, dalam fatwa antarabangsa, dia kata kalau orang tu dah berniat puasa kemudian dia bius beberapa jam, dia kata puasa tak batal. Fatwa hak dunia semasa ni. Tuan-tuan boleh tengok risalah kita yang ketiga ni, risalah nombor 1 amalan, yang kedua sunnah. Ada lagi risalah lain, nombor 3 dipanggil hukum semasa mengenai puasa. Ana dah nukilkan fatwa antarabangsa. Tengoklah dalam web kita Abu Anas tu ada dia punya siri-siri risalah ni. Tuan-tuan boleh upload lah, boleh download, ambil, halal lah, boleh disebarkan insya-Allah. Yang ketiga, yang kelima, pembatal yang kelima, berhubungan suami isteri jika dilakukan dengan sengaja. Mana ni melakukan persubuhan pada siang hari Ramadan, maka batallah puasa dia. Itu dia panggil abilah perkara yang batalkan puasa. Dan mau panjang dia bahas tentang kafarah puasa. Pembatal yang keenam, muka surah 39, memasukkan zat, benda dari saluran yang terbuka. Apa dia saluran terbuka? Perkataan masuknya zat ain dikecualikan darinya udara. Kalau udara masuk dalam hidung tak batal. Maka masuknya udara ke jauh, rongga kita tidak membatalkan puasa. Saluran yang terbuka tu apa? Maka dikecualikan jika zat masuk ke jauh dari saluran tidak terbuka, seperti minyak kita sapu di kulit, dia masuk kan, tapi tak kira. Seperti minyak plaster yang ubat-ubat tu, tak ada masalah apa tu. Apakah jauh ni rongga, dia panggil rongga, adalah sesuatu yang dapat mencerna makanan dan obat seperti perut, atau yang dapat mencernakan obat saja seperti otak.
Adik otak ni rongga yang terbuka. Maka permasalahan masuknya suatu ke dalam jauh hukum suntikan. Dengar. Muka surat 40. Hukumnya boleh dalam keadaan darurat, akan tapi ulama silang pendapat, maknanya ulama berbeza pendapat apakah yang batal puasa atau tidak. Pendapat pertama kata batal puasa, pendapat kedua tidak batal. Jadi hak kita pegangnya yang kedua yang tak batal tu. Mana untuk injek ubat tak batal. Yang kedua, hukum menelan kahak bagi orang yang berpuasa. Maknanya kalau kahak tu kita batuk, pop tertelan, itu maaf. Yang tak maafnya kalau dia tarik, buat gitu, akhir kali kumpul telan, itu tak boleh. Kita nak tarik kuat-kuat apa, takut terkejut orang dia terbang. Yang ketiga, hukum menelan ludah. Menelan air dia tidak membatalkan puasa kerana payah sulit untuk menghindarinya. Jadi ingatlah, syaratnya air itu bersih. Yang kedua, air ludah itu suci, tidak terkena najis. Yang ketiga, air itu masih dalam mulut kita, tapi jangan kumpul. Dah agak dia kumpul air liur penuh mulut, tam telan. Batal, tak boleh. Walaupun air mulut dia. Baiklah, itu di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hukum masuknya air ke bahagian dalam tubuh ketika mandi tanpa sengaja bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau kita mandi masuk air dalam telinga, itu dimaafkanlah. Sebab tu dia kata jangan menyelam. Kalau menyelam tu kemungkinan tinggi untuk masuk dalam telinga tu banyak, kan. Baik, apa lagi yang kita nak pergi? Pembatal yang ketujuh, istimna, berlaku buat onani. Ini pun bahaya juga. Pembatal yang ke-8, istiqa'ah. Istiqa'ah tu pada buat korek mulut sampai muntah. Ini tak boleh. Contohnya kita korek dalam mulut ni termuntah, tak boleh. Tapi kalau kita puasa, kita lalu tengok bangkai busuk, muntah sendiri, itu dimaafkan. Ataupun pening kepala muntah, itu dimaafkan. Yang tak bolehnya istiqa'. Istiqa' itu maknanya kita keluarkan, kita korek dalam mulut kita, tidak boleh. Baiklah, tamatlah kita perkara yang batalkan puasa. Jadi anda rasa oleh kerana masa kita sudah tidak banyak. Baiklah, terima kasih kepada Al-Fadhil Imam Besar Masjid Negara kerana beri peluang kepada anda untuk terus berbicara di Dewan yang mulia ini. Alhamdulillah, untuk maklumat para jemaah, kita sudah khatam di sini beberapa buah kitab dah. Ni menunggu khatam kita Anak Kunci Syurga. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, lepas hari raya kita khatam kitab, dan kita akan sambung lagi kitab yang lain dengan perbincangan daripada pihak dakwah di Masjid Negara, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.